apabila bicara mengenai macam mana nak kuatkan orang Islam, kena cari 8 golongan ini. 8 golongan ni siapa? Tuan-tuan sekalian sebenarnya 8 golongan ini. Lepas tu kita kena cari titik kesamaan untuk agama kita. Jangan duduk tahun depan 2024. Genap 100 tahun. Kita kena fikir sesuatu untuk agama, bangsa dan tanah air kita. Okey, ini tuan-tuan kena hafal sikit lah. Tuan-tuan catat, yang catat dia boleh kongsikan, yang rakam boleh sama-sama kongsi-kongsikan. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi membentuk 8 golongan yang membahu ummah. Ummah ni dijaga oleh 8 golongan. Saya baca cepat-cepat, tuan-tuan salinlah cepat-cepat. Okay? Ummah Islamiah didokong oleh 8 golongan. Yang pertama, ummah Islamiah didokong oleh kebijaksanaan para pemimpin. Okay? Kebijaksanaan para pemimpin. Sebab itu kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, orang yang awal masuk Islam, tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Jarang jumpa hadis Sayyidina Abu Bakar, riwayat Umar, riwayat Osman, riwayat Sayyidina Ali. Jarang. Sebab apa? Nabi menggilap di golongan pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Ummah Islamiah yang didokong yang kedua adalah ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Lepas tu ada sahabat Nabi gilap dia menjadi ulama. Okay? Yang ketiga, ummah Islamiah didokong oleh peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam dan sebagainya. Peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Yang keempat, ummah Islamiah didokong oleh darah para syuhada. Sebab tu ada orang-orang yang memang sahabat-sahabat dibentuk, orang yang berani, memang darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiah didokong oleh doa para solihin. Orang-orang beribadah kat masjid, berdoa untuk kebaikan ummah. Kalau dalam zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah, dipanggil ahli sufah. Ahli sufah ni mana duduk belakang masjid tu. Zikir je. Sebab doa tu penting. Yang keenam, ummah Islamiah didokong oleh kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah. Kehebatan para pendakwah. Oh, tuan-tuan sekalian, tengok makam sahabat 2/3 meninggal dekat luar Jazirah Arab. Yang ketujuh, ummah Islamiah didokong oleh harta orang-orang kaya. Harta para aghnia, orang-orang berniaga, infak, berniaga, zakat, berniaga, keluarkan untuk jalan Allah, dan sedekah dan sebagainya. Dan banyak juga sahabat yang kaya-kaya, Abdurrahman bin Auf contohnya. Dan yang ke-8, ummah Islamiah didokong oleh rahim wanita solehah. Wanita-wanita yang menjaga anak-anak bakal menjadi orang-orang yang hebat. Sebab ibu-ibu akak-akak yang banyak bersama anak-anak adalah ibu-ibu akak-akak. Tangan yang maknanya menghayun buayan boleh menggoncangkan dunia. Jadi rahim wanita solehah. Jadi ini Nabi maknanya bentuk 8 golongan. 8 golongan ini Masya Allah menjaga ummah. Selepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Habis tu kemudian disambung oleh kerajaan Bani Umayyah. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 750 Masihi, 8 golongan ini terpecah. 8 golongan ini terpecah. Apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila amilin, pekerjanya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila solihinnya terpisah di bukit-bukit sendiri-sendiri, apabila pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya bakhil dan nafsi-nafsi, dan apabila wanita rosak, pecah ummah, tuan-tuan sekalian. Maka Abu Sofah gabungkan balik 8 golongan ini dan berjaya menyambut kerajaan Bani Umayyah yang rosak dan membina kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah. Maka Abbasiyah hebat, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Dunia keilmuan, banyak saintis-saintis lahir,
Banyak ulama lahir daripada zaman Abbasiyah. Pada 1258, 8 golongan ini terpecah juga, tuan-tuan sekalian. Terpecah. Maka Baghdad dilanggar oleh Mongol. Lemah umat Islam. Maka ketika itu ada satu orang namanya Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi gabungkan 8 golongan ini dan menjadi asas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Kemudian Bani Utsmaniyah maknanya diserahkan kepimpinan khalifah pada 1517, berterusan menjaga Islam sampai tahun 1924. Tahun depan genap 100 tahun. Genap 100 tahun, tuan-tuan sekalian. 1924. Tombang. Kenapa 8 golongan dipecah? Jadi tuan-tuan sekalian, apabila bicara mengenai macam mana nak kuatkan orang Islam, kena cari 8 golongan ini. 8 golongan ni siapa? Tuan-tuan sekalian sebenarnya 8 golongan ini. Lepas tu kita kena cari titik kesamaan untuk agama kita, untuk Islam. 8 golongan kita, depan saya mungkin ada pemimpin. Dan mungkin ada antara kita yang pegang 2-3 peranan. Depan saya ada berniaga betul-betul bang. Infak betul-betul. Depan saya mungkin ada orang yang ahli masjid, doa betul-betul untuk kesatuan umat Islam. Depan saya mungkin ada maknanya pendakwah-pendakwah, didik masyarakat betul-betul. Depan saya ada ibu-ibu kakak, didik anak kak betul-betul. Dulu kan orang menghayun buayan dengan lagu-lagu perjuangan, dengan selawat-selawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Ataupun lagu-lagu perjuangan. Bonda penuh riang menerima bahtera merdeka. Putra-putri sayang sedang berjuang. Anak muda sekarang jaga anak dengan lagu rap. Ya au, ya au, au, ya au. Macam mana anak-anak nak jadi di kecil-kecil dia cerita mana perjuangan. Ini kena ceritakan balik. Ibu kakak, terutamanya ibu kakak, biar falsafah hidup, abang-abang ayah-ayah pun ingat, falsafah hidup anak-anak ni biar yang dapat daripada kita mak ayah. Kalau kita tak berbual falsafah hidup dengan anak-anak, takut dia dapat falsafah hidup daripada kawan-kawan dia. Itu yang rosak. Bro, nak nampak cool kena isap vape tau. Oh ya ke? Isap vape nampak cool Itu yang diisap vape. Tapi kita ajar falsafah hidup anak-anak kita daripada kita yang dah matang. Macam mana bapak kita lu ajar pada kita kan? Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Itu kan falsafah hidup. Patah sayap bertongkat paruh namun menyerah tidak sekali. Jika takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jika jala telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Itu kan falsafah-falsafah hidup dulu. Macam mana atuk-atuk kita terdahulu. Kita, anak-anak kita ni, bualkan falsafah-falsafah hidup macam tu. Di 8 golongan ni, tuan-tuan sekalian, adalah kita semua. Jadi pada hari ini, bicara mengenai nak kuatkan bangsa kita, agama kita, kita semua kena berperanan. Semua kita ada peranan kita. Jangan duduk, tahun depan 2024. Genap 100 tahun. Kita kena fikir sesuatu untuk agama, bangsa dan tanah air kita. Saya dengan izin Allah SWT, dengan Kerajaan Melaka, Jabatan Agama Islam Melaka, sempena 2024 ni, kita nak buat sebuah masjid dekat Pulau Besar. Nanti saya akan ceritakan, siapa nak wakaf, terus masuk ke Jabatan Agama Islam Melaka. Kita nak buat sebuah masjid dekat Pulau Besar Melaka tu, sekarang jadi tempat orang memuja macam-macam. Situ tu tuan-tuan sekalian, antara tempat merancang mengislamkan tanah Jawa. Situ besar tu peranan tu. Kat situ tu. Nanti kalau saya nak cerita pisang tanah Jawa, 1 jam pula lagi kan. Tapi saya pendekkan lah. Kan? Tuan-tuan sekalian, ingat tak saya sebut tadi kurun ke-13, kurun ke-14, tanah Melayu dah Islam dan ada kerajaan Islam. Tanah Jawa belum lagi. Orang Turki belum satu kerajaan Turki Osmania belum khalifah lagi Dihantar beberapa pendakwah ke sini. Dan balik bawa satu resolusi
tanah Melayu dah okey, tanah Jawa belum lagi Islam. Maka dihantar 9 orang pendakwah untuk gelombang pertama. 9 pendakwah gelombang pertama ni, dia bersihkan sihir. Antaranya, salin nama ni, antaranya Syekh Subakir. Syekh Subakir ni, tuan-tuan sekalian, dia ada catatan dia melawan sihir-sihir dan sebagainya. Syekh Subakir, 9 orang pendakwah pertama. Apabila sihir telah mula tawar, barulah 9 yang kedua datang. 9 kedua dia dipanggil Wali Songo. Wali Songo ni menggerakkan macam mana mengislamkan tanah Jawa. Antaranya adalah, antara tempat-tempat dia punya perancangan tu di tanah-tanah Melayu, sebab tanah Melayu ini yang dah Islam. Lepas tu Pulau Besar tu antara benda yang peranan penting kepada pengislaman di Nusantara. Tuan-tuan sekalian. Jadi, dia punya kemuncak apa? Kemuncak dia, Wali Songo ni berjaya mengislamkan satu orang putera Majapahit, dan putera ni dilantik menjadi Sultan pertama Kerajaan Islam Demak. Dan akhirnya Kerajaan Islam Demak inilah yang dapat mengislamkan Kerajaan Majapahit. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah di tanah Arab, dia ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu kerana berjaya mengislamkan Konstantinopel. Di sini kita ada Sultan Al-Fatah. Al-Fatah ni sebab berjaya mengislamkan kerajaan Hindu Majapahit. Kita ada Al-Fatah, sana ada Al-Fatih. Dan zaman dia kurun ke-14. Lepas zaman Al-Fatih sedikit. Jadi, sempurna 100 tahun. Saya kat Jam Melaka tu, nanti tuan-tuan boleh, itu jadi simbol bagi, saya rasa, untuk orang Melayu kita lah. Sama-sama Fatih saya akan isytiharkan, terus masuk ke Jabatan Agama Melaka tu, kita at least 2024 tu siap sebuah masjid. Sempurna 100 tahun tombannya khalifah, dan mungkin menjadi satu mercu kepada ataupun pusat pertama bagi tanah Melayu kita ni, untuk Islam. Kita tahu Allah Alam apa yang Allah sediakan untuk kita. Jadi saya setakat saja dulu.